Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan khutbah bertajuk Kebolehan dalam Membezakan dan Firman Tuhan. Pada masa Israel kuno, Raja Salomo berdoa dan meminta kebijaksanaan untuk membimbing umat Tuhan menurut kehendak Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya dan memberi dia berlimpah-limpah kebijaksanaan. Antara banyak kebijaksanaan yang diterimanya, dia dikurniakan kebolehan dalam membezakan. Pada suatu hari, dua orang perempuan datang kepada Salomo untuk minta penghakiman. Anda sudah tahu cerita ini dengan baik. Dua orang perempuan itu tinggal di rumah yang sama dan melahirkan anak pada masa yang sama. Namun, anak salah seorang perempuan itu didapati mati. Jadi ibu itu menukarkan anaknya dengan anak perempuan lain dan tinggal di rumah yang sama. Ketika perempuan lain itu bangun pada waktu pagi dan menyusukan anaknya, dia mendapati anaknya sudah mati. Tetapi apabila dia melihat baik-baik, itu bukanlah anaknya. Apabila dia menyadari bahawa perempuan yang tinggal di rumah yang sama, yang menukar anak, mereka berdua bergaduh. Akhirnya, mereka menghadap Salomo untuk minta penghakiman. Kerana mereka masing-masing mendakwa bahawa anak itu ialah anak sendiri. Raja Salomo memerlukan kebijaksanaan untuk membezakan siapa yang mengatakan kebenaran. Raja Salomo tidak pernah melihat anak itu sebelum itu dan tidak mengetahui hubungan mereka. Namun, Tuhan memberi dia kebijaksanaan untuk membezakan siapa ialah ibu sebenar anak yang hidup itu. Akhirnya, Salomo memerintahkan askar untuk membawa pedang dan membelah anak yang hidup itu menjadi dua. Bukankah membelah anak itu menjadi dua bermaksud membunuh dia? Ketika Raja Salomo bertitah, salah seorang perempuan itu berkata, "Sudah tentu, begitu adalah adil." Tapi perempuan yang lain berkata, "Berikanlah bayi kepadanya. Tolong jangan bunuh dia, biarkanlah dia hidup." Pada ketika itu, Anda dapat membezakan siapa ialah ibu sebenar. Betul? Raja Salomo menerima kebijaksanaan daripada Tuhan untuk membezakan antara yang benar dengan yang palsu, yang baik dengan yang jahat. Akhir zaman ini juga begitu. Iblis merayau-rayau seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan kita. Kadang-kala dia mencubai kita, kadang-kala dia membuat situasi untuk menipu kita. Kerana Tuhan melihat dari mulanya hal yang kemudian dan sudah mengetahui semuanya, dia memberitahu kita anak-anak syurgawi, berdirilah teguh dalam iman. Mari kita lihat buku 1 Petrus, bab 1 ayat 8. Buku 1 Petrus bab 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Raja Salomo belum pernah berjumpa dengan kedua-dua perempuan itu dan anak mereka. Namun, bagaimanakah dia dapat membezakan apa yang benar daripada yang palsu? Dengan kebijaksanaan seperti itu, dia dapat membezakan antara ibu yang sebenar dan ibu yang palsu kerana dia tahu bahawa ibu pasti mempunyai kasih dan keibuan untuk anak-anak mereka. Pada zaman ini, ada banyak gereja, organisasi agama, dan orang seperti pasir di tepi pantai. Kalau begitu, dengan apakah kita dapat membezakan antara kebenaran dengan kepalsuan? Tuhan memberi kita jawapan seperti berikut. Apakah tujuan iman kita? Alkitab mengajar kita supaya jangan melupakan tujuan iman kita, ialah keselamatan roh kita. Apakah yang syaitan selalu lakukan dari mulanya? Dia selalu menipu. Apabila syaitan menipu Adam dan Hawa untuk makan buah pokok larangan, dia berbohong tentang kehendak Tuhan. Dari saat mereka menerima firman syaitan, mereka sudah mula berjalan di jalan kebinasaan. Itu ialah perbuatan yang bodoh, tanpa kebijaksanaan. Salomo dapat membezakan ibu sebenar dengan ibu palsu berdasarkan standard kasih keibuan. Mengenai iman kita, sumber keselamatan ialah Tuhan. Matlamat iman kita
ialah keselamatan roh kita. Orang yang memahami ini dengan betul tidak akan digoda oleh syaitan. Dia tidak dapat menipu mereka kerana mereka ada standard yang jelas. Orang yang tidak ada standard tersebut akan berkali-kali digoda. Sebab itulah Yesus suruh kita membina iman atas mana? Atas batu. Siapakah batu? Bukankah batu itu melambangkan Kristus? Jika Kristus bukan standard iman kita, apa yang dikatakan oleh orang ini boleh kedengaran betul dan apa yang dikatakan oleh orang itu juga boleh kedengaran betul. Kita tidak dapat menetapkan standard yang jelas. Bagaimanakah Tuhan menunjukkan aktiviti syaitan? Mari kita lihat buku 1 Petrus, bab 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa? Orang yang dapat ditelannya. Dia merayau-rayau mencari orang untuk ditelan. Hari ini, situasi pada zaman ini adalah sebegitu. Semuanya sedang berlaku sekarang di dunia rohani. Ayat 9. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Kita dapat membezakan identiti seseorang dengan mudah dengan melihat sama ada dia mengikut semua ajaran Alkitab atau tidak. Katakan dia berkata dengan mulut dan bibirnya, "Aku mengasihi Tuhan," tetapi tidak mematuhi perintah Tuhan, seperti Paskah atau hari Sabat. Sudah tentu, iman mereka adalah palsu. 2000 tahun dahulu, Yesus bercakap dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ialah pemimpin-pemimpin agama pada masa itu. Dia memberi mereka amaran yang jelas. Katanya, "Kamu memuliakan aku dengan bibir, padahal hatimu jauh daripadaku." Bagaimanakah seseorang mengetahui isi hati Anda? Adakah fikiran dapat dilihat? Namun Yesus tahu. Bagaimanakah dia tahu? Menurut buku Matius bab 15, apakah jenis ajaran yang mereka terima? Yesus berkata, "Bagaimanakah kamu boleh berkata bahawa kamu mengasihi aku, sedangkan kamu diajar dan mengikut peraturan manusia? Jika kamu menuruti perintah yang telah aku berikan, kamu mengasihi aku, bukan?" Orang hanya mengabaikan perintah Tuhan sambil mengisytiharkan perkataan kosong, seperti "saya mengasihi Tuhan." Namun Yesus dapat membezakan sama ada perkataan mereka adalah benar atau palsu dengan serta-merta. Sama seperti Salomo dapat membezakan ibu sebenar dengan ibu palsu. Pada zaman ini, kita memerlukan kebolehan dalam membezakan. Mari kita lihat ayat 8 sekali lagi. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Tuhan, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Musuh kita si iblis merayau-rayau seperti singa yang mengaum. Apabila Yesus digoda oleh syaitan selepas 40 hari berpuasa, dia mengatasi semua godaan dengan mudah. Apakah yang Yesus katakan? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jika kamu benar-benar mahu hidup dengan betul, hiduplah menurut firman Tuhan. Syaitan terkejut kerana jawapan itu sama sekali tidak dijangka. Syaitan biasanya menyalahgunakan firman Alkitab untuk membunuh roh melalui penipuan dan godaan. Dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau terjun dari puncak bait suci, malaikat-malaikat akan datang menatang engkau sebelum kakimu terhantuk batu." Dia memutarbalikan dan menyalahgunakan Alkitab.
Jadi Yesus menjawab apa? Jangan engkau mencobai Tuhan, Tuhanmu. Tuhan adalah untuk dipercayai, bukanlah untuk diuji. Jadi masalahnya adalah mendengar kata-kata syaitan. Bukankah syaitan menipu kita dan menyebabkan kita diusir dari syurga ke bumi? Jika kita mendengarnya, kita akan semakin keliru. Kita harus bertanya kepada sendiri, haruskah rohku mendengar ini? Tanpa standar, yaitu keselamatan roh, kita tidak dapat membezakan dengan betul, dan iman kita akan sentiasa digoyah. Syaitan pun cuba menggoda Yesus, bukan? Kadangkala, dia bahkan menggunakan Alkitab. Dia sangat licik. Jika apa yang berlaku dalam perbicaraan Raja Salomo berlaku pada Anda, apakah yang akan Anda lakukan? Kalau Anda melakukan apa saja yang Anda mahu kerana berfikir, ini ialah peluang 50-50, jadi ini bergantung pada nasib. Anda akan hilang peluang untuk memberi anak itu kepada ibu sebenar. Salomo adalah betul kerana dia mempunyai standard yang betul. Jika iman kita tidak ada standard, kita akan sentiasa bergoyah antara apa yang benar dan apa yang palsu. Kenapa? Syaitan ialah serigala buas yang merampas roh. Tetapi bagaimanakah penampilannya? Kerana dia mendekat dengan menyamar sebagai domba, mangsanya tidak dapat mengenali dia. Khususnya, kerana kebenaran ialah perkara rohani, orang yang dalam badan tidak dapat mengenalinya. Sebab itulah Tuhan memberi kita kebijaksanaan ini pada hari ini. Tujuan imanmu ialah keselamatan roh. Namun, syaitan juga membisikkan kata-kata yang menipu ke telinga manusia sejak penciptaan dunia tanpa berhenti. Sama seperti dia memujuk Hawa makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di dunia rohani, ada firman Tuhan dan kata-kata syaitan. Tuhan berfirman, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dia sudah memberitahu ciri-ciri pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi apabila Anda mendengar kata-kata syaitan, ia kedengaran lebih baik. Sebab itulah kita perlu memperhatikan firman Tuhan yang memberi kita keselamatan roh. Mari teruskan dengan buku Hosea, bab 8 ayat 11. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai apa? Sesuatu yang asing. Kerana Tuhan melihat dari mulanya, hal yang kemudian, dia menunjukkan kita jalan yang betul, bukan? Sebab itulah Alkitab berkata bahawa kita harus beriman kepada Tuhan. Kalian, dapatkah keselamatan diberikan kepada roh orang yang menganggap firman Tuhan sebagai sesuatu yang aneh? Sama ada orang itu ialah raja atau bangsawan, kita tidak boleh melihat kedudukan mereka. Tetapi harus bertanya, dapatkah mereka benar-benar mencapai keselamatan roh dengan perbuatan mereka? Kita harus dapat membezakannya. Cubalah jadi hakim bagi hal-hal seperti ini. Adakah Anda berfikir bahawa mereka akan diselamatkan? Sama sekali tidak. Mari kita lihat siapa mematuhi hukum Tuhan dengan betul melalui kebenaran Paskah. Buku Lukas bab 22. Buku Lukas bab 22 ayat 7 tertulis, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah persiapkanlah apa? Perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Menurut ayat 13, murid-murid keluar mempersiapkan Paskah. Mari lihat bagaimana Yesus menyambut Paskah melalui ayat 19. Buku Lukas bab 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan bagaimana? Berbuatlah ini. Ini ialah firman Tuhan. Jadi orang yang mendengar firman-Nya harus membuat apa?
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi kamu. Dalam buku Hosea bab 8, Tuhan berkata, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, mereka menganggapnya sebagai apa? Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang asing. Kini, bukankah ada banyak menganggap Paskah, yaitu kebenaran kehidupan, sebagai sesuatu yang asing? Kalau begitu, cubalah buat penghakiman pada hari ini melalui firman dalam Hosea bab 8 dan Lukas bab 22. Pihak manakah yang benar-benar dapat menerima keselamatan dan pihak manakah tidak? Orang yang mendengar firman Tuhan pasti akan menerima keselamatan. Namun, untuk menghalang umat Tuhan daripada mematuhi kebenaran Paskah Perjanjian Baru, Majlis Nisia diadakan pada tahun 325 Masihi dan mengubah waktu untuk menyambut Paskah dengan licik. Kita perlu buat penilaian berdasarkan maklumat ini. Adakah gereja yang menyambut Paskah mematuhi firman Tuhan? Atau adakah gereja yang berkata jangan menyambutnya benar-benar mematuhi firman Tuhan? Kalian, adakah susah untuk menjawab? Kata-kata ini sangat mudah, kerana mereka menganggap Paskah sebagai sesuatu yang asing. Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian yang mungkar. Dia akan halau mereka sebegitu, bukan? Hasil perbuatan kita akan ditentukan pada hari penghakiman terakhir. Tidak kira apapun, kita harus dengar suara Tuhan. Mereka memfitnah dengan kata-kata yang sangat licik, seperti Paskah ialah sebahagian daripada hukum Musa. Kenapa kamu mematuhi hukum Perjanjian Lama pada zaman Perjanjian Baru? Bukankah kita semua harus dapat memahami dengan jelas apa itu kehendak Tuhan? Mari kita lihat buku Amos, bab 2 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, kerana 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh kerana mereka telah bagaimana menolak hukum Tuhan, dan apalagi tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Tuhan memberi kita Alkitab dan menubuhkan semua peraturan, ketetapan, dan hukumnya demi keselamatan manusia. Tetapi mereka berseru, Tuhan, aku sayang Engkau. Sementara pada masa yang sama, mereka juga berkata, aku tidak dapat ikut firman Engkau. Itu bukanlah betul-betul mengasihi Tuhan. Isi hati mereka sudah terbongkar sepenuhnya. Menurut buku Amos bab 2, mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak mematuhi ketetapannya. Apakah akibatnya? Mereka disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Orang yang tertipu tidak tahu bahawa mereka sedang ditipu. Jika ditipu, orang akan hilang kebolehan untuk membezakan apa yang benar dengan apa yang palsu, bukan? Mari kita lihat buku Matius, bab 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan, hal kerajaan surga itu, seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya. Siapakah musuh? Iblis. Menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Tuan itu tahu serta merta. Kristus, yang selalu membezakan kebenaran daripada kepalsuan, berkata, seorang musuh yang melakukannya, maksudnya syaitan telah melakukan itu. Bagaimanakah dia tahu? Syaitan selalu menghalang kita daripada mendengar suara Tuhan. Dia benci apabila kita hidup menurut firman Tuhan. Sebab itulah dia mengubah waktu dan hukum yang ditetapkan Tuhan. Menurut buku Galatia bab 1 ayat 6, dia menciptakan Injil yang lain. Dengan demikian, dia menghalang orang daripada berjalan di jalan ke syurga yang dibuka oleh Tuhan. Seperti mana dia menipu di syurga
Dia masih memainkan peranan penipu di bumi ini. Sebab itulah kita harus mempunyai kebolehan dalam membezakan, tidak kira apa jua yang berlaku. Bab 13 ayat 36. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Yesus memberitahu bahawa petani yang menaburkan benih baik melambangkan dirinya. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Hamba-hamba itu bertanya, "Tuan, ada banyak lalang di ladang. Mahukah jika kami cabut?" Apakah jawapan Tuan itu? Ayat 29. Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Sampai bila? Sampai waktu menuai." Bilakah musim menuai? Secara ringkas, itu bermaksud biarkan saja sampai akhir zaman. Dia tahu, tetapi dia suruh biarkan. Kalau begitu, apakah identiti lalang? Mari kembali ke ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Tadi Yesus berkata, "Ikalah lalang itu berbekas-bekas untuk dibakar." Tetapi dalam ayat 41, dia berkata, "Kumpulkan orang yang melakukan kejahatan dan buanglah mereka ke dalam relau api." Akhirnya, lalang melambangkan apa? Ia melambangkan kejahatan, yaitu pelanggaran hukum Tuhan. Apabila Yesus datang ke bumi ini pada 2000 tahun dahulu, dia mengajak kita sejelasnya bahwa ini ialah perbuatan yang tidak akan membawa keselamatan. Kalau begitu, apakah yang harus kita lakukan dengan firman Alkitab? Kita harus mematuhi dan mendengarkan firman Tuhan. Jika Tuhan berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari ketujuh," maka kita harus ikut firman Tuhan. Si penipu itu berkata, apakah bezaannya jika kita beribadah pada hari Sabtu atau Ahad? Yang penting adalah melayani Tuhan. Namun, Tuhan mengajar kita bahawa itu bukanlah cara untuk melayani Dia. Orang yang tertipu oleh kata-kata itu akan mempunyai fikiran yang salah. Kamu yang menyebut hari Sabat akan menjadi umatku. Ini ialah firman siapa? Orang di dunia berkata, apa bezaannya jika kita beribadah pada hari Sabtu atau Ahad? Anda boleh beribadah pada bila-bila hari. Apabila kita menanyai sendiri, adakah Tuhan betul-betul berkata sebegitu? Kita dapat menyadari betapa bezanya fikiran mereka dengan firman Tuhan. Jika kita tidak fokus pada keselamatan roh kita, yang merupakan malamat utama iman, kita tidak akan dapat membezakan muslihat rohani syaitan. Yesus mengetahui serta-merta siapa yang melakukannya dan berkata, seorang musuh yang melakukannya. Itu sama seperti Salomo dapat membezakan ibu sebenar dan ibu palsu dengan serta-merta. Kalian, kita juga harus mempunyai Roh Kudus dalam membezakan. Kita harus dengar suara Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Mari kita pergi ke buku Kejadian bab 3. Kejadian bab 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Siapakah yang berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati? Ini ialah perkataan syaitan yang digambarkan sebagai ular, bukan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketika satu pihak berkata, makan dan kamu tidak akan mati, dan satu pihak lagi berkata, makan dan kamu akan mati. Pihak manakah yang harus kita dengar? Malangnya, Hawa tertarik kepada kata-kata syaitan di Taman Eden.
Firman Tuhanlah yang harus sentiasa membimbing kita. Bukankah Tuhan menyediakan kita jalan ke syurga dan jalan yang membimbing kita kepada keselamatan roh? Mari lihat buku Yohanes, bab 8 ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku kerana firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang ku lihat pada Bapa, itulah yang ku. Dia melakukan apa, ku katakan. Dan demikian juga, kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar daripada bapamu, yaitu syaitan. Yesus berkata, aku bercakap dan melakukan apa yang aku dengar dan lihat daripada Bapa. Kamu melakukan apa yang kamu dengar daripada bapamu. Jika demikian, menurut perbuatan, kita dapat mengetahui dengan mudah bahawa kita ialah keturunan siapa. Jika kita berkata, kita harus sambut hari Sabat dan Paskah, siapakah bapa kita? Yang lain berkata, kita harus sambut ibadah hari Ahad dan Christmas. Tuhan tidak pernah memberikan semua itu. Itu juga bukanlah perayaan Tuhan. Yesus berkata bahawa dia ialah Tuhan atas hari Sabat dan menunjukkan teladan dengan menyambut hari Sabat dalam buku Lukas bab 4. Para rasul yang diajar oleh Yesus juga menyambut hari Sabat. Bukankah ini banyak kali direkodkan dalam buku Kisah Para Rasul? Selain itu, Yesus berkata dalam buku Matius bab 24, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Pada musim sejuk, cuaca sejuk dan kita harus beribadah pada hari Sabat. Namun, dapatkah kita menyambut hari Sabat dengan baik jika kita melarikan diri? Yesus menegaskan dengan kuat dalam buku Matius bab 24 ayat 20. Kepentingan menyambut hari Sabat walaupun pada akhir zaman. Walaupun Tuhan menulis semua hukum ini untuk kita, malangnya gereja-gereja yang kini mendakwa bahawa mereka mempercayai Tuhan sama sekali tidak mendengar suaranya. Bukan? Hari Sabat ialah tanda antara aku dan kamu. Kamu benar-benar umatku dan anak-anakku. Bukankah kebenaran Paskah Perjanjian Baru ditubuhkan bersama dengan janji-janji ini? Tujuan khutbah hari ini adalah menekankan bahawa kita harus dengar suara Tuhan. Namun ada orang yang mendakwa bahawa mereka mempercayai Tuhan tetapi menganggap suara Tuhan sebagai sesuatu yang asing dan mengabaikannya. Kerana mereka membuatkan akal budi dan pertimbangan sendiri lebih tinggi daripada firman Tuhan, mereka mendengar kata-kata syaitan. Jadi, buah larangan yang tidak sepatutnya dimakan menjadi sesuatu yang baik untuk dimakan dan menarik hati kerana ia memberi kebijaksanaan. Akibatnya, semua perbuatan mereka berakhir mengikut niat syaitan, bukan? Sebab itulah Yesus berkata bahawa bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Bukankah mengikut ajarannya jalan pintas untuk mencapai keselamatan? Mari kita lihat buku 1 Yohanes, bab 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahawa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka, bagaimana, berasal dari antara kita. Pada mulanya mereka ini menyertai gereja dengan harapan untuk diselamatkan. Tetapi akhirnya, mereka mempunyai tujuan yang berbeza dan berhenti mendengar suara Tuhan. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahawa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Alkitab memberitahu kita bahawa bahkan pada masa gereja awal pun ada orang menerima kebenaran tetapi akhirnya meninggalkan gereja. Kita dapat memahami bahawa mereka ialah orang yang berkata, aku tidak akan mendengar suara Tuhan. Namun, apakah yang Tuhan katakan tentang domba-dombanya? Mereka mendengar suaranya.
Mari kita lihat buku Yohanes, bab 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu bagaimana? Tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Apakah ciri-ciri orang yang dipanggil Tuhan sebagai domba-dombaku? Mereka pasti akan mendengar suaranya. Dia berkata, "Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku." Tuhan sudah pun tahu. Pada zaman ini, Kristus Ansanghong dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru telah memberi kita ketetapan, peraturan, dan hukum perjanjian baru, serta membenarkan kita mendengar suara Tuhan. Kita harus ikut ajaran Bapa dan Ibu, kerana Alkitab dan para Nabi telah mengajar kita sepanjang zaman bahawa itulah jalan keselamatan, jalan ke syurga abadi, jalan keadilan, jalan rahmat, dan jalan untuk menerima berkat yang Tuhan inginkan. Pada zaman ini, kita memerlukan kebolehan dalam membezakan. Syaitan berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam apa jua situasi juga, kita harus cari kebijaksanaan iman seperti Salomo. Tidak kira apapun, kita harus ikut jalan Bapa dan Ibu. Jalan yang sedang dibimbing oleh Tuhan sampai akhir. Jalan yang kita jalani ialah jalan yang benar. Kadangkala, di jalan yang benar ada penganiayaan, pelbagai halangan, godaan dan penipuan. Walaupun ada banyak godaan syaitan, Anda harus kekal selamat dalam iman sampai akhir dan hanya mendengar suara Tuhan. Selagi kita mengikut suara Tuhan sebagaimana adanya, kita pasti akan memasuki syurga yang kekal. Berharap bahawa kita akan lebih setia terhadap ajaran Tuhan, memberitahu orang yang belum mengetahui syurga dengan betul, dan memberi mereka harapan. Saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.